Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyifani binti Malaysia. Hello semua. Hari ini saya akan membentangkan perubahan dinamik. Jadi, mari kita mulakan. Anda semua tahu apa itu perubahan dinamik? Okey, jadi saya akan mendefinisikan apa itu perubahan dinamik. Sebelum itu, kita tahu dulu apa itu definisi perubahan. Perubahan merupakan pergerakan perpindahan atau peralihan daripada satu keadaan kepada keadaan yang berbeza. Definisi seterusnya adalah definisi dinamik. Menurut Nizam Ramli 2008, dinamik merupakan kebolehan menyesuaikan dengan semua keadaan dan tempat, kefleksibelan dengan semua keadaan termasuk tempat, masa, suasana, emosi, jasmani dan rohani, serta sesuatu keadaan yang tidak statik, iaitu sentiasa berubah tetapi kekal dengan matlamat yang sama. Seterusnya, perubahan dinamik dalam pendidikan. Apa itu perubahan dinamik dalam pendidikan? Perubahan kurikulum dilakukan dari semasa ke semasa dengan tujuan menjamin kelangsungan masa depan negara. Perubahan amalan dari reaktif kepada proaktif, dari tidak proaktif kepada produktif, dari pasif kepada aktif adalah merupakan beberapa strategi pembangunan kurikulum pendidikan yang diamalkan. Pendidikan merupakan proses yang dinamik dan sentiasa berubah, dan terdapat usaha menyusun semula dan menambah baik sistem pendidikan sedia ada bagi memastikan murid-murid dibekalkan dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang relevan dengan keperluan semasa bagi menghadapi era abad ke-21. Seterusnya, kita pergi kepada faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dinamik. Faktor-faktor perubahan dinamik mempunyai 5, iaitu politik, pelajar, perubahan sosial, kemajuan negara dan perkembangan semasa dunia, dan perkembangan ilmu dan kepentingan. Faktor perubahan yang pertama iaitu faktor politik. Petikan ini diambil daripada Francis P. Hankey 1987 tentang perubahan politik. Menurut Basmundi 1989, turut menjelaskan pengaruh politik dalam pembentukan dan perkembangan sesuatu kurikulum. Hal ini jelas menunjukkan bahawa perkembangan kurikulum dipengaruhi oleh proses politik kerana setiap kali pucuk pimpinan sesebuah negara itu bertukar, maka setiap kali itulah kurikulum pendidikan akan dikaji semula. Kurikulum pendidikan menjadi saluran penting bagi setiap badan pemerintahan menguatkan pengaruh mereka. Faktor yang mempengaruhi perubahan dinamik yang kedua adalah faktor pelajar. Menurut E. Ahmed 1995, kurikulum yang dibentuk akan menyediakan segala ilmu pengetahuan dan kemahiran yang merangsang perkembangan potensi mereka secara menyeluruh, iaitu melengkumi intelek, jasmani, rohani dan sosial. Perancangan kurikulum yang baik mengambil kira keperluan pelajar serta mampu memberi faedah secara menyeluruh. Faktor minat dan perkembangan individu dalam bidang kolektif, psikomotor dan efektif perlu diambil kira, iaitu menyediakan pelajar dengan pendidikan yang berkaitan dengan masyarakat dan cabaran masa hadapan. Faktor yang ketiga pula, faktor perkembangan ilmu dan kepentingannya. Kurikulum tidak bersifat statik, ilmu bersifat dinamik, iaitu sentiasa berkembang. Perancangan kurikulum yang baik dan berkesan perlu bagi memastikan perkembangan ilmu dapat disebarkan. Kurikulum perlu disemak dan dikemas kini dari semasa ke semasa. Faktor yang keempat pula, faktor kemajuan negara dan perkembangan semasa dunia. Anda nak tahu apa itu faktor kemajuan negara dan perkembangan semasa dunia? Menurut Hida Tabah 1962, perkembangan kurikulum juga dipengaruhi oleh faktor pembangunan negara dan pembangunan dunia. Negara yang ingin maju dan membangun tidak seharusnya mempunyai kurikulum yang statik. Oleh itu, ia harus diubah suam mengikut peredaran masa dan kemajuan sains dan teknologi. Seterusnya, faktor yang mempengaruhi perubahan dinamik yang keempat iaitu faktor perubahan sosial.
Menurut Kamarudin 1994, sekolah juga memainkan peranan penting dalam perkembangan sosial, contohnya penerapan nilai-nilai murni. Yang kedua, perkembangan kurikulum harus sejajar dengan perubahan sosial agar nilai-nilai murni dalam individu tidak pupus ditelan arus pembangunan. Baiklah, sekarang kita akan pergi kepada guru sebagai ejen perubahan. Ciri dan kualiti guru menghadapi perubahan dinamik. Menjadi guru biasa kini tidaklah semudah yang disangka. Cabaran tugas dan tanggungjawab yang diletakkan di bahu guru-guru kini ternyata berat. Kejayaan perubahan dalam sekolah mempengaruhi sikap guru terhadap perubahan. Oleh itu, guru hendaklah bersifat dinamik bersesuaian dengan perubahan pendidikan ala baru. Hal ini kerana guru merupakan salah satu faktor utama yang merangsang perubahan pendidikan negara untuk meningkatkan pencapaian akademik murid-murid. Guru perlu berfungsi sebagai change master leader, yang mana menurut Rosabeth Moss-Kanter, aspek tersebut mampu menggenggam masa hadapan. Dalam hal ini, guru mestilah berfikiran jauh dan mempunyai sifat inovatif dan kreatif dalam pembelajaran dan pengajaran. Pelbagai strategi, teknik, kaedah dan pendekatan yang digunakan haruslah diperkemas dan disesuaikan dengan corak pembelajaran masa kini. Sejajar dengan peredaran masa, pelajar hari ini memiliki pengalaman dan kemahiran yang jauh berbeza berbanding pelajar 10 tahun lalu. Pelajar kini lebih terdedah kepada pelbagai maklumat melalui kemajuan ICT dan media masa. Guru yang bersifat dinamik adalah guru yang sentiasa responsif dan berupaya menyesuaikan diri bagi menghadapi perubahan-perubahan dari semasa ke semasa. Guru yang dinamik berkebolehan memainkan peranannya dengan berkesan demi memenuhi aspirasi dan kehendak individu, masyarakat dan negara. Selain itu, seorang guru perlulah berpengetahuan, berdaya fikir dan berakhlak. Hal ini kerana guru yang berpengetahuan dapat melahirkan generasi anak didik yang cemerlang di kemudian hari. Dalam perubahan sistem pendidikan yang semakin mencabar ini, profesion perguruan perlu menyediakan diri dengan amalan nilai murni dan akhlak terpuji. Penerapan nilai murni ini penting untuk menyediakan para pelajar menjadi warga yang berguna kepada bangsa dan negara. Baiklah semua, sekarang marilah kita lihat apakah cabaran dan isu dalam perubahan dinamik yang berlaku dalam negara kita. Baiklah, cabaran dan isu yang pertama, model kitaran perkembangan kurikulum. Di Malaysia tidak terdapat satu jangka masa yang jelas dalam kitaran perkembangan dan pelaksanaan sesuatu program pendidikan persekolahan. Reformasi kurikulum secara sistematik melibatkan semua peringkat persekolahan berlangsung apabila KBSR dilaksanakan pada tahun 1983 dan KBSM dalam tahun 1989. Ada di antara pembaharuan dan perubahan tersebut dilakukan secara mendadak tanpa mengikut prosedur proses perkembangan kurikulum yang sewajarnya. Ini membawa kepada ketidaktentuan di segi perancangan, perkembangan dan pelaksanaan kurikulum berkenaan. Baiklah, cabaran dan isu yang kedua iaitu pembangunan dan pengembangan kurikulum, iaitu membangunkan sesuatu kurikulum memerlukan kemahiran-kemahiran khusus dan minat yang tinggi. Kemahiran-kemahiran tersebut tidak semudah yang disangka. Pegawai-pegawai kurikulum perlu mempunyai banyak pengetahuan teori kurikulum, teori pembelajaran dan sentiasa peka dengan perkembangan. Seringkali berlaku dilema dalam menentukan kesesuaian skop sesuatu kurikulum. Oleh kerana soal pendidikan penting kepada semua orang, menyebabkan ada tekanan untuk memasukkan banyak perkara dalam kurikulum. Sebagai contoh, pegawai-pegawai kurikulum seperti guru-guru, guru besar dan sebagainya. Perkara ini boleh menyebabkan tekanan kepada pegawai-pegawai kurikulum kerana membangun sesuatu kurikulum memerlukan kemahiran yang tinggi dan bukannya mudah. Ini merupakan artikel cabaran dan isu perubahan dinamik. Saya memetik kata-kata Menteri Pendidikan, bekas Menteri Pendidikan iaitu Dr. Mazli Malik. Beliau mengatakan bahawa guru perlu bersedia menempuh cabaran revolusi industri
di Malaysia. Beliau berharap guru bersedia untuk memanfaatkan teknologi 5G dalam tempoh 3 tahun akan datang dengan persediaan yang diperlukan untuk melaksanakan. Menurut beliau, kemudahan teknologi 5G ini dapat meningkatkan taraf hidup mereka termasuklah dalam bidang pendidikan, sekaligus sistem pendidikan yang semakin baik dan berubah ini dapat dilaksanakan. Ini merupakan cabaran perubahan dinamik iaitu sistem pendidikan perlu dinamik ataupun progresif. Hal ini menyebabkan cabaran perubahan dinamik terhadap guru. Seperti yang kita lihat akhbar tersebut, adakah guru tersebut menghadapi tekanan akibat daripada perubahan dinamik? Oleh itu, pemimpin berperanan penting dalam mengambil tindakan yang sewajarnya dalam menangani cabaran perubahan dinamik di dalam negara. Sememangnya menjadi guru dewasa ini tidaklah semudah yang disangka. Guru juga perlu sentiasa menambah nilai intelektualnya, kerana guru merupakan ejen perubahan dalam menghasilkan model insan yang diperlukan oleh negara kita. Dengan izin, great teachers groom the students to become leaders. Ordinary teachers direct us along the right path, but great teachers inspire us to seek our own path, and they encourage us to discover our talents. Elemen inovasi turut diberikan tumpuan melalui aktiviti PDP merangkumi pembentangan projek pembinaan sumber PDP, pertandingan inovasi bagi pendidikan lestari dan pembelajaran atas talian. Pembudayaan inovasi di IPG juga dimantapkan dengan penganjuran program inovasi di peringkat IPGM dan IPG Campus. Sebagai kesimpulannya, peranan guru sangat penting dalam membentuk model insan cemerlang. Oleh itu, guru sebagai ejen perubahan yang membentuk dan melahirkan generasi yang akan datang bertanggungjawab dalam merealisasikan cita-cita dan hasrat yang terkandung dalam falsafah pendidikan kebangsaan dan wawasan 2020. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kerana menonton. Perubahan sistem pendidikan mencerminkan kepentingan penguasaan ilmu pengetahuan dalam melahirkan generasi dinamik. Esko Wanita Pembangunan Keluarga dan Ahliwaris Kebajikan, Jeannie Lim Siu Lin berkata, perubahan lanskap pengurusan pusat sumber sekolah PSS yang kini berbentuk dalam bahan ilmiah digital dapat menggalakkan budaya membaca dan pengaksesan maklumat. Justru itu, PSS harus mempunyai elemen automasi pengenalian pusat sumber agar budaya interaksi maklumat seiring dengan pembangunan teknologi. Jeannie berkata demikian di Majlis Kemuncak Program Khidmat Masyarakat CSR Ilmu Mengubah Destini Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM di Sekolah Menengah Datuk Abdul Rahman Yaakob Sedari. Turut hadir Naib Konselor UiTM Profesor Emeritus Datuk Dr. Hassan Said dan Ketua Perpustakaan UiTM Nur Hidayah Adenan dan Rektor UiTM Cawangan Melaka Profesor Madya Datuk Sabaria Mahat. Hadir sama Ketua Penolong Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Nur Hashim Hassan. Sementara itu, Hassan berkata, program itu bertujuan membentuk meningkatkan kualiti pusat sumber melalui perkongsian ilmu, pengetahuan dan sumbangan bantuan fizikal.